Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada julung-julung kali ni kita di Global Unity Network kita adakan program secara live ini di mana kita akan jenamakannya sebagai imunisasi akidah, dan insyaAllah kita akan berulangan secara berkala, sebulan sekali atau sebulan dua kali insya-Allah, dan kita akan bincangkan perkara-perkara untuk meningkatkan akidah kita supaya kita terus-menerus menjadi seorang muslim yang baik insya-Allah. Dan hari ini alhamdulillah kita juga telah menyambut hari Ashura alhamdulillah, dan topik yang kita nak bincang pada hari ini satu topik yang saya kira cukup menarik, cukup bagus dan juga cukup penting, iaitu topik akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan non-Muslim. Itulah topik yang kita nak bincangkan. Okey, sebelum kita teruskan, saya minta sahabat-sahabat kalau boleh dapat dengar dengan jelas, dapat dengar dengan clear, video semua clear, tolong komen, bagi tahu, okey, video clear, suara jelas sebagai contoh. Kalau minta sahabat-sahabat tolong komen, dan kalau kurang jelas atau apa-apa insya-Allah kita perbetul atau kita akan perbaiki. Alhamdulillah. Jadi siapa-siapa, okey, kita ada daripada Aisyah Johari, alhamdulillah, jelas audio dan juga visual, alhamdulillah. Kalau siapa-siapa boleh komen lagi, silakan komen. Dan yang keduanya kita minta saudara dan saudari yang telah ikuti program kita ini sekarang ni, tolong juga komen anda berada di mana. Kita nak tengok daripada mana, kalau di negeri mana, daerah mana, adakah ada atau tidak daripada luar negara sebagai contoh yang sedang ikuti secara live ini. Kalau ada, tolong komen insya-Allah supaya kita dapat lihat penyertaan saudara dan saudari insya-Allah daripada serata tempat. Alhamdulillah. Kalau boleh tolong komen anda berada di mana, daripada mana. Kalau SG ni Singapura, alhamdulillah kita ada penonton kita daripada luar negara. Yang pertama komen daripada Singapura, alhamdulillah. Kalau ada lagi silakan, alhamdulillah. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak minta kerjasama supaya lebih ramai yang dapat manfaat daripada program yang kita adakan ini. Tolong share, tolong tag kawan-kawan, tolong komen, lepas tu tag kawan-kawan dan tolong share kepada kawan-kawan supaya ramai-ramai dapat ikuti kuliah perkongsian kita pada hari ini secara langsung insya-Allah. Okey. Aisyah Johari, Ipoh Mali, tak sombong ya. Wah, alhamdulillah. Ipoh tu dekat mana Ipoh tu? Ipoh. Okey. Lepas tu dari Sungai Buloh, Siti Zaleha, alhamdulillah. Okey. Dari Kuala Terengganu pun kita ada. Wah, tu Raja Rakyat tu, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Silakan. Okey, dan kalau boleh tolong tag kawan-kawan kita, lepas tu tolong share kepada kawan-kawan, tolong forward kepada kawan-kawan supaya ramai-ramai dapat ikuti. Okey, bersama-sama dengan kita hari ini adalah seorang tokoh penceramah, seorang tokoh pendakwa yang tidak asing bagi kita. Okey, yang sebenarnya tidak memerlukan sebarang perkenalan, tetapi tak apa, kita bagi sedikit background, alhamdulillah. Okey, dan kalau kita lihat ustaz ni bukan datang seorang, dia ada juga tim dia sekali, alhamdulillah, yang comel sekali. Okey, alhamdulillah. Bersama-sama dengan kita adalah ustaz. Okey, assalamualaikum adik. Siapa nama? Waalaikumsalam. Tunjuk baju dulu. Okey. Itu gambar apa? Hello Kitty ke? Bukan? Ya, Hello Kitty Yelah agaknya kucing. Yelah, ya. Okey, alhamdulillah. Okey, Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri sebenarnya adalah seorang lulusan daripada memiliki ijazah sarjana muda dengan kepujian dalam bidang syariah dari Universiti Al-Azhar, dan di samping itu telah juga menyambung sarjana syariah dalam bidang fiqh perbandingan mazhab. Dan juga saudara Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri ini juga adalah ikon dakwah Yadim, alhamdulillah. Di samping itu juga merupakan ahli lembaga pengarah Nur Il-Hikmah Group dan juga Lumiere Films, Madini Travel dan juga Tours and Travel dan Tours, dan juga Nurflix TV, alhamdulillah. Okey Ustaz, dan juga sahabat-sahabat yang ada, okey, bagi sahabat-sahabat yang masih belum lagi tag kawan-kawan ataupun belum share,
minta tolong tag kawan-kawan kita, tolong share dan sebagainya. Okey, kita nak teruskan dengan Ustaz. Ustaz, kita di Malaysia ni, kita hidup di kalangan masyarakat majmuk. Malaysia ni satu negara majmuk. Dan bila kita kata negara majmuk, dia bukan saja pelbagai bangsa. Bukan saja ada bangsa Melayu, India, Cina, Iban, Bidayo, Kadazan, Dusun, orang asal dan sebagainya. Tetapi Malaysia juga terdiri daripada rakyat pelbagai agama. Ada macam-macam agama rakyat Malaysia ni. Ada antaranya di samping kita yang beragama Islam, ada juga yang beragama Kristian sebagai contoh, beragama Taois, yang beragama Buddhis sebagai contoh, ataupun beragama Hindu, beragama Sikh, beragama Bahai, pelbagai agama. Di samping itu, rakyat Malaysia ni juga majmuk dari segi masing-masing ada kepercayaan dia, ada adat resam dia, ada kebudayaan dia. Maka sangat-sangat penting kita sebagai orang Islam khususnya di Malaysia, sebagai penduduk majoriti yang beragama Islam, kita tahu bagaimana kita nak berinteraksi dengan sahabat-sahabat kita yang bukan beragama Islam. Dan contoh yang terbaik bagi kita yang beragama Islam tidak lain tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pada malam ini insya-Allah apa yang kita nak kupas adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya bila dengan non-muslim. Itulah topik perbincangan kita pada hari ini. Maka saya nak minta Ustaz Syed Abdul Kadir, kalau boleh mungkin boleh berkongsi dengan kita akhlak Nabi, pengalaman Nabi sebagai contoh pada awalnya sebelum hijrah yang kita biasa sebut di Mekah. Bagaimana Nabi SAW menyantuni non-Muslim dan apakah pengalaman-pengalaman baginda pada ketika itu. Disilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qaul wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin, amma ba'd. Terima kasih pada Brother Shah yang gigih berdakwah dengan pelbagai medium, pelbagai cara, dan malam ini kita bersama-sama di ruangan Facebook kita. Dan terima kasih pada sahabat-sahabat Unity yang berada di balik tabir dan juga semua sahabat-sahabat yang bersama dengan kita pada malam ini, tak kira di mana juga anda berada. Dari semua seluruh Malaysia, Singapura ada, Indonesia ada, Thailand ada dan sebagainya. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Malam ni dah malam yang 11 Muharram dah kan. Habis dari Ashura kita satu hari siang tadi. Mudah-mudahan kita dah beroleh kebaikan-kebaikan daripada bulan Muharram dan juga kebaikan-kebaikan daripada hari Ashura serta dapat pengajaran-pengajaran yang bermanfaat untuk kita semua. Bila kita berbicara tentang akhlak Nabi SAW dengan orang yang non-Muslim, tentu sekali lah macam Brother Shah sebut tadi, Nabi SAW adalah contoh ikutan kita semua. Nabi SAW adalah uswatun hasanah. Dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala nyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Memang kalau kita ni betul-betul beriman dengan Allah dan hari akhirat, Nabi SAW dah contoh ikutan yang terbaik. Tak ada dah contoh yang lain. Kita boleh berikan 1001 teori. Boleh je nak cerita macam ni, yang ini, yang gini, ini yang terbaik, ini yang terbaik, ini yang terbaik, teori diplomasi dan sebagainya. Tetapi tak ada satu praktikal yang lebih baik daripada praktik Nabi SAW sendiri. Dan disebutkan pun dalam Al-Quran, ba'da'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang agung. Atas akhlak. Maknanya Nabi SAW ni menguasai akhlak. Bukan saja engkau ada akhlak yang mulia. Yang dia beza tu, engkau ada akhlak dengan engkau di atas akhlak. Kalau ada akhlak, maknanya macam kita pun ada akhlak, bukan tak ada. Brother Shah mungkin lebih lagi daripada yang lain. Ada pelbagai akhlak-akhlak yang baik. Akhlak-akhlak yang baik itu kita ada. Tapi dalam masa yang sama, kita juga ada akhlak yang buruk. Dan juga kita pula tak menguasai keseluruhan akhlak yang baik itu. Mungkin ada beberapa akhlak yang baik, Masya Allah. Tapi ada akhlak baik yang kita tak buat. Ataupun tak ada pada diri kita yang ada pada orang lain. Kita saling melengkapi. Ada orang dia punya akhlak dia lebih kat sini. Ada orang akhlak dia lebih kat sini. Itu adalah satu kebiasaan manusia. Tapi tidak pada Nabi SAW. Nabi menguasai segala macam akhlak. Jadi termasuklah bila menguasai segala macam akhlak, termasuklah akhlak dengan non-Muslim.
Lagi-lagi waktu kalau Brother Shah sebutkan tentang era Nabi SAW di Mekah. Mekah tu adalah era yang mana memang umat Islam minoriti. Tadi kita sebutkan umat Islam di Malaysia mungkin majoriti, ataupun umat Islam di Indonesia, sahabat-sahabat kita di Indonesia umat Islam majoriti. Tapi sahabat-sahabat kita dari Singapura contohnya umat Islam minoriti. Kan? Umat Islam di Thailand contohnya, sahabat-sahabat kita yang dari Thailand, umat Islamnya minoriti. Dan Nabi SAW pernah ada dalam dua-dua situasi. Ketika mana umat Islam minoriti, juga ketika mana umat Islam majoriti ataupun menguasai satu negara di Madinah. So kita cerita dulu yang di Mekah. Jadi waktu tu umat Islam masih lagi minoriti, bukannya majoriti. Dan bahkan bukan sekadar minoriti, bahkan sahabat-sahabat yang bersama dengan Nabi SAW tu pula kebanyakannya orang-orang yang susah kan, orang yang lemah. Bukan orang kaya-kaya saja, orang yang hebat-hebat, pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar, tapi orang-orang biasa-biasa, pekerja-pekerja, hamba dan sebagainya. Itu pun tak ramai, belum ramai lagi. Cumanya Nabi SAW, walaupun tak ramai ke, baginda ni adalah makhluk yang paling agung. Baginda adalah kekasih Allah. Baginda telah dimuliakan oleh Allah mengatasi orang lain. Jadi dan juga baginda pula bawa risalah yang suci, bawa benda yang betul, bukan bawa benda yang salah. Tetapi Nabi SAW seperti mana yang kita tahu, bagaimana baginda ditekan dengan pelbagai cara oleh musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah buat macam-macam cara. Dengan cara pujukan tak berjaya, dengan cara diplomasi tak berjaya, dengan cara ugut tak berjaya, dengan cara menghina tak berjaya, dengan cara membaling najis dan sebagainya, dan kemudiannya sampailah nak membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana reaction baginda sendiri? Bila kita perhatikan, Nabi SAW pertama sekali reaction baginda adalah baginda tidak pernah mengalah. Itu akhlak yang besar sebenarnya, tidak mengalah ni. Kita selalu nampak akhlak ni lemah lembut, jalan sopan santun, jalan depan orang tunduk kan, tumpang lalu kan, jalan belakang pun tumpang minta izin lalu belakang kan, tu orang kita. Tapi akhlak ni antara yang besar Nabi SAW tunjukkan adalah akhlak baginda yang tidak pernah mengalah, walaupun baginda ditekan, walaupun baginda minoriti, walaupun baginda dalam keadaan yang terlalu kecil dan terlalu sikit lah orang yang menyokong baginda. Tetap tidak mengalah, terus berdakwah, terus menyampaikan akhlak dengan baik, terus menyampaikan risalah tu dengan baik. Tidak pula berkeras, tidak pula memaksa, kan? Bahkan sampai ke tahap bapa saudara baginda sendiri Abu Talib itu kan pun tak masuk Islam. Sampai gitu sekali pun Nabi SAW tidak pernah berputus asa ataupun tak pernah nak paksa dan sebagainya. Tak adalah sampai macam nak frust ke, apalah pakcik aku ni, kau tak kenal ke aku bukan penipu. Dan aku ni seorang yang jujur. Kan orang Mekah semua tahu Nabi SAW adalah Al-Amin. Tapi bila Nabi SAW sampaikan benda tu, dia orang tak percaya. Nabi SAW mula-mula kumpulkan orang kafir Quraisy dekat bukit tu kan, Jabal Abi Qubais tu dikumpulkan, kemudiannya ditanya, kalaulah aku bagi tahu ada unta yang akan datang daripada belakang bukit ni, kau percaya tak? Percaya, kau Al-Amin, kau takkan menipu. Tetapi bila diceritakan tentang aku mendapat wahyu dan sebagainya, terus dicela, khususnya oleh Abu Lahab, terus mencela Nabi SAW. Okey, Nabi teruskan juga berdakwah, terus tak pernah berhenti. Kemudiannya apabila ditawarkan, jom perhatikan bagaimana jawapan Nabi SAW bila ditawarkan, yang kita tahu cerita ni, macam mana Nabi ditawarkan pangkat, wanita, harta, kan? Maknanya ditawarkan pelbagai perkara. Tawarkan tu pula pandai, dia orang punya cara diplomasi melalui Abu Talib. Tawarkan melalui Abu Talib. Jadi tahu dah kalau tawar direct ni tak dapat ni, melalui Abu Talib. Mudah-mudahan Abu Talib boleh pujukkan. Abu Talib sampaikan saja apa yang diminta oleh orang kafir Quraisy, apa di offer oleh kafir Quraisy. Apa jawapan Nabi SAW? Nabi tak marah, Nabi tak react dengan negatively, tapi Nabi terus tunjukkan ketegasan prinsip. Kalaulah diletakkan matahari di tangan kananku, diletakkan bulan di tangan kiri pun, aku tak akan tinggalkan dakwah ni. Jadi tunjukkan prinsip, ketegasan. Itu juga satu akhlak yang ada pada Nabi SAW. Selain daripada tidak react secara negatif, Nabi tetap kita panggil tadi pegang, berteguh pada prinsip. Kemudiannya ada satu kisah macam mana apabila Sayyidatina Aisyah tanya pada Nabi SAW waktu di Madinah lepas perang Uhud. Perang Uhud kita tahu Nabi SAW cedera teruk.
So bila Sayyidatina Aisyah tengok Nabi SAW dalam keadaan macam tu, Sayyidatina Aisyah tanya satu soalan kepada Nabi SAW, ada tak hari yang kau lebih rasa dahsyat lagi daripada peristiwa Uhud ni? Apa jawapan Nabi SAW? Kata, ada. Ada bila waktu kat Mekah dulu. Dekat Mekah dulu ketika mana orang kafir Quraisy buat. Buat apa? So Nabi ceritakan waktu Nabi SAW sujud dekat dengan Kaabah, bagaimana orang kafir Quraisy membaling sampah dan membaling najis ke atas belakang badan Nabi SAW. Dan peristiwa itu memang peristiwa yang menyayat hati bagi anak-anak ataupun putri Nabi SAW. Dan bagaimana bila Nabi balik ke rumah, ketika mana Sayyidatina Khadijah dah tak ada dah pun. Sayyidatina Khadijah pun dah meninggal dunia. Jadi Nabi SAW balik ke rumah dan Sayyidah Fatimah membersihkan belakang badan Nabi SAW yang menajis itu dengan hilangan air mata. Tapi apa kata Nabi SAW? Kata Allah Ta'ala tidak akan mengecewakan ayahmu. Allah Ta'ala tidak akan menggagalkan ayahmu. Takkan mengapa-apakan ayah kau. Tak ada. Kau jangan risau. Dan so tak payah nangis, tak payah sedih. Kan? Maknanya dalam keadaan macam tu pun Nabi SAW tidak bersedih dan tidak melawan, tidak respon dengan negatif. Satu. Kemudiannya waktu boykot. Bila di boykot pun macam tu juga. Nabi SAW diboykot, bukan tak diboykot. Diboykot pula oleh kawan-kawan tu. Kawan-kawan sepermainan orang kata. Namanya jiran-jiran, kawan-kawan, saudara mara juga sebenarnya tu diorang tu penduduk kafir Quraisy, orang kafir Quraisy Mekah tu, bukan orang lain. Bukannya kena boykot dengan Amerika. Contoh kan sekarang ni kan yang selalu berlaku antarabangsa punya boykot negara lain. Orang negara lain boykot negara ni. Itu normal lagi. Ini cerita ni dalam kampung sendiri ni. Orang kampung sendiri boykot. Kawan-kawan yang dah dikenali berpuluh-puluh tahun. Nabi SAW dapat wahyu umur 40 tahun. Nabi berhijrah umur 53 tahun. Maknanya 13 tahun tu kat Mekah. Di boykot tu umur Nabi SAW lebih kurang 50 tahun. So, umur 50 tahun maknanya dah 50 tahun orang kenal Nabi. Bukannya baru setahun jagung. Baru 2-3 tahun nak kenal Nabi. Tak, dah 50 tahun orang kenal Nabi tu macam mana. Dan dia orang tahu Nabi SAW tu bukan seorang pendusta. Tapi bila di boykot, of course Nabi sedih. Tapi akhlak baginda SAW. Bila dia boykot, baginda tetap sabar, baginda tetap bertahan. Dan ini akhlak yang besar, akhlak untuk sabar dan tidak give up. Kemudian satu lagi yang sebelum hijrah juga, peristiwa ada dua peristiwa. Satu adalah apabila Nabi SAW menghantar sahabat-sahabat berhijrah ke Habsyah. Habsyah tu waktu tu Raja Najasyi tu kan raja yang bukan Islam juga. Itu pun akhlak dengan bukan Islam juga sebenarnya. Dan Nabi SAW menghantar surat kepada Raja Najasyi juga dalam keadaan berbahasa dengan bahasa yang elok. Sebenarnya bukan Raja Najasyi je. Kalau kita tengok bila Nabi SAW datang ke Madinah, kita fast forward sikit nanti ke Madinah tu. Nabi SAW bila hantar surat kepada raja-raja luar, kepada Raja Rom, Parsi tu kan, Kaisar, Kisra, Raja Mesir, Mukaukis. Nabi SAW bila hantar surat tu, kalau kita perhatikan, bahasa yang digunakan oleh Nabi SAW bila nak address pembesar-pembesar ni, Nabi SAW tak gunakan perkataan Raja Rom je kan? Ataupun Kisra ataupun Kaisar kan? Nabi tak gunakan perkataan tu, tapi Nabi SAW menggunakan perkataan azim, azimur Rom, azimul Fars, azimul Masr kan? Azimul Habsyah. Jadi azim ni maknanya yang agung. Kalau kita terjemah literally dalam bahasa Inggeris kita apa? Majesty macam lebih kurang macam tu macam dia satu penghormatan, menggunakan bahasa penghormatan kepada orang yang memang ada kedudukan yang tinggi dalam masyarakat dia. Walaupun boleh je Nabi SAW nak sebut guna nama dia je ke ataupun guna gelaran dia je kan, guna gelaran. Contoh kalau kita kat Malaysia ni, katalah yang di Pertuan Agong kita ada Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong. Boleh je kalau kita nak address tu kepada yang di Pertuan Agong contohnya kan, cukup je. Tapi kan ada bahasa-bahasa dia dulu sebelum tu. Jadi Nabi SAW juga berbahasa begitu kepada orang yang pemimpin yang bukan Islam. Ini daripada sebelum berhijrah ke Madinah lagi, dekat Mekah lagi Nabi dah buat begitu. Kemudiannya last kali adalah kalau kita cerita tentang Mekah adalah peristiwa ke Taif lah. Dan Taif memang berhampiran Mekah dan kita semua tahu cerita bagaimana Nabi SAW di Taif. Semua tahu kisah macam mana Nabi SAW di Taif, macam mana yang Nabi berdakwah dengan baik tetapi dibalas dengan buruk. Okey, apa yang kita nak sebut tentang akhlak itu, akhlak memaafkan.
Macam mana Nabi SAW memaafkan tu kan? Memaafkan ni kalau waktu di Mekah tu, waktu dekat waktu kena baling najis dan sebagainya, mungkin ada yang kata, yelah kau tak boleh respon, takkan kau nak lawan, kau lawan nanti kau kena bunuh. Mungkin ada yang rasa macam tu. Tapi bila yang kat Taif tu, satu peristiwa cukup jelas kan, macam mana Nabi SAW seorang pemaaf, lebih jelas lagi. Macam mana bila malaikat gunung kan, Malakul Jibal, malaikat gunung tu yang menawarkan untuk dihempukkan terus penduduk Taif tu, dibinasakan penduduk Taif tu. Apa yang Nabi SAW tak izinkan. Bahkan Nabi SAW minta ampun untuk mereka, maknanya minta hidayah kan? Minta hidayah. Bahkan Nabi SAW sebut mudah-mudahan akan keluar daripada sulbi mereka orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi bersikap optimis. Walaupun dalam keadaan macam tu sekalipun, nanti keluar daripada sulbi mereka, maknanya zuriat keturunan mereka tu orang yang beriman. Dan memang jelas pun mereka beriman pada Allah SWT dan Rasul selepas daripada tu. Tapi nak ceritanya adalah ketika ada kemampuan untuk membalas dengan lebih hebat, lebih dahsyat. Dalam keadaan sedih tu, Nabi tengah sedih lepas Khadijah meninggal, Abu Talib meninggal, kena boykot. Lepas tu bila pergi ke Habsyah, bila pergi ke Taif tu, kena baling batu, kena baling selipar, kena baling kayu dan sebagainya. Sedih, bukan tak sedih. Tapi dalam keadaan sedih pun, baginda masih boleh kontrol emosi baginda untuk tidak menghancurkan, tetapi baginda lebih fokus kepada hidayah untuk mereka. Ini akhlak Nabi SAW ketika di Mekah secara ringkas. Saya rasa Brother Syah pun mungkin boleh tambah lagi sebenarnya tu, apa yang saya terlintas dalam kepala sekarang ni. Ustaz, kita pasal santai je insya-Allah. Ustaz, sangat-sangat menarik kalau kita nak cerita tentang akhlak Rasulullah SAW, khususnya dengan non-Muslim. Pelbagai iktibar kita boleh ambil. Dan Ustaz telah menyentuh banyak poin-poin yang penting. Antaranya istiqomah. Istiqomah ni sangat-sangat penting dalam Islam. Sebab kita akan diuji. Dan setiap ujian ini ada peranan-peranan dia untuk mempertingkatkan diri kita sendiri. Dan bila ada ujian-ujian ni, istiqomah, don't give up. Jangan sekali-sekali putus asa. Dan ada satu pepatah yang saya pegang daripada masa zaman sekolah lagi, iaitu quitters never win, winners never quit. Dan ini yang kita tengok, betul. Jangan sekali-sekali kita putus asa, kita buat aja. Sebab kalau kita putus asa, kita tak akan menang. Dan orang yang menang, dia tidak putus asa. Dan kita dapat lihat pada akhlak pada Nabi SAW, tidak putus asa, istiqamah. Dan yang keduanya, pelbagai ujian yang Nabi lalui. Ada manis, ada pahit. Tetapi bila ada ujian-ujian getir, ujian-ujian pahit, bila diperlakukan dengan perkara yang tidak elok oleh golongan non-Muslim pada waktu itu, golongan musyrikun sebagai contoh. Tetapi Nabi tidak melenting. Nabi tidak berdendam dengan mereka. Malah bila ditawarkan oleh malaikat gunung sebagai contoh, nak hempapkan orang-orang Taif tu, Nabi kata jangan. Mudah-mudahan daripada sulbi mereka nanti ada yang akan beriman kepada Allah SWT. Itu menunjukkan akhlak Nabi, berlapang dada, kebaikan Nabi SAW dengan kesabarannya. Banyak kita boleh pelajari daripada akhlak Rasulullah. Banyak sangat. Ustaz, sekarang kita nak beralih pula. Kita berhijrah. Kita sekarang ni dah berhijrah kepada akhlak Nabi SAW setelah berhijrah ke Yathrib, ataupun lebih dikenali sebagai Madinah. Dan kalau di Madinah, di suasana dia sangat berbeza daripada semasa di Mekah. Okey, saya nak Ustaz tolong ceritakan, tolong share dengan kita bagaimana akhlak Nabi di Madinah bila berdepan dengan non-Muslim di situ, insya-Allah. Silakan Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ikut timeline kan, dari Taif, lepas tu Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Okey, balik semula ke Mekah, lepas tu hijrah ke Madinah. Dalam tempoh sebelum hijrah tu, Nabi SAW bertemu dengan kabilah-kabilah Arab yang datang ke Mekah. Kan? Bertemu dengan kabilah-kabilah dan menawarkan mereka untuk memeluk Islam, dan juga menawarkan mereka untuk Nabi SAW pergi ke tempat mereka. Ya, dengan adalah beberapa syarat dan sebagainya, dan akhirnya diterima oleh kabilah Aus dan Khazraj yang berada di Madinah. Jadi memang Allah Ta'ala dah susun begitu, dan Nabi SAW pun berhijrah ke Madinah. So kat situ tu pun ada akhlak yang terpuji yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, menunjukkan dakwah ni dia tidak boleh terhenti walaupun menghadapi ujian-ujian tadi tu, macam yang kita katakan, never quit, betul. Tapi dalam masa yang sama pelbagaikan cara pula.
Cuba kita tengok Nabi SAW cuba pelbagaikan. Kalau dengan cara ni tak boleh kan, orang Mekah tak boleh terima juga Habsyah, Taif kan. Lepas tu tawarkan pula kepada kabilah-kabilah yang lain dan sebagainya tu. Itu cara-cara yang pelbagai pula, cara yang berbeza pula. Itu antara strategi dakwah Nabi SAW juga. Okey, kemudiannya bila Nabi SAW berhijrah tu sendiri, dalam proses hijrah tu sendiri pun ada satu muamalah akhlak Nabi SAW dengan bukan Islam, iaitu bagaimana Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar mempercayai seorang non-Muslim dalam hijrah yang bernama Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid dengan huruf Hamzah, Uraiqid. Jadi Abdullah bin Uraiqid ni walaupun namanya Abdullah, nama Abdullah ni bukan mesti Islam. Okay. Jadi Abdullah bin Uraiqid ni bukan Islam. Beliau bukan seorang Muslim. Tetapi beliau menjadi penunjuk arah untuk baginda dan juga Sayyidina Abu Bakar ketika berhijrah. Ini satu perjalanan yang penting. Kalau ikutkan Abdullah bin Uraiqid tu, kalaulah kita kata tak boleh percaya, beliau boleh saja jual lah istilahnya kan, macam bagi maklumat kepada orang kafir Quraisy supaya dapat tangkap Nabi dengan para sahabat. Bahkan orang kafir Quraisy pun dah menawarkan harta untuk siapa yang dapat tangkap Nabi SAW ketika berhijrah tu. Jadi Abdullah bin Uraiqid ni, dia tetap jujur, dia tetap amanah dengan kerja yang telah dibebankan ke atas beliau. Dan beliau tunjukkan jalan. Beliau tunjuk jalan padang pasir waktu tu bukan boleh pakai, kita zaman sekarang boleh pakai Waze kan, ataupun boleh tengok papan tanda dekat jalan. Senang, ataupun boleh berhenti kat tepi tanya orang kan. Kalau tak ada Waze, tak ada papan tanda pun boleh tanya orang. Tapi dalam perjalanan di padang pasir begitu, dan Nabi SAW pula tak ikut jalan biasa, kafilah dagang kan. Kafilah dagang punya perjalanan biasa tu mungkin lebih mudah, tapi Nabi tak ikut jalan tu, dipandu oleh seorang bukan Islam, Abdullah bin Uraiqid. Dekat situ satu akhlak macam mana Nabi SAW tetap menunjukkan akhlak baginda, walaupun tak adalah kata kau bukan Islam, kau tak ikut aku, kau tak percaya dengan aku, kau boleh belah. Contohlah kan, tu kalau kita mungkin boleh jadi macam tu kan. Tapi Nabi tidak. Nabi SAW tetap gunakan khidmat tersebut. Okay, itu satu. Kemudiannya bila sampai di Madinah, sebenarnya mula-mula saja sampai, belum sampai dalam kota Madinah lagi, kan Nabi berhenti dahulu dekat apa yang dipanggil sebagai hari ni Masjid Quba tu kan, kampung tersebut, kampung Quba tu. Nabi SAW berhenti dulu kat situ, dekat Quba. Waktu dekat Quba tu lagi, orang Yahudi dah datang jumpa Nabi SAW sebenarnya. Cepat tau, diorang ni pantas tau. Bani Qainuqa, Bani Nadir kan, diorang cepat. Diorang cepat-cepat pergi cari, pergi nak tengok Nabi SAW, nak jumpa Nabi SAW. Waktu dekat Quba lagi diorang dah pergi dah. Seperti mana yang diceritakan oleh Sayyidatina Sofiyah, Sayyidatina Sofiyah cerita tentang bapa beliau dan juga pakcik beliau Yahudi kan, yang dari Khaybar. Itu lagi jauh, itu luar daripada Madinah terus. Dari Khaybar, dapat tahu Nabi SAW sampai Madinah je, terus bergegas keluar daripada Khaybar untuk pergi ke Madinah. Nak tengok siapa ni yang mengatakan, yang dikatakan sebagai seorang nabi ni. Jadi orang Yahudi ketika tu lagi dah tunjuk, dan diorang tunjukkan akhlak diorang yang buruk dah waktu tu. Contoh kisah yang dengan Sayyidina Abdullah bin Salam. Kebetulan minggu lepas baru saya ceritakan perkara ini di Facebook saya, bila kita bicara tentang Nabi SAW bagaimana berhadapan dengan orang Yahudi di Madinah. Salah satunya adalah bagaimana yang mereka bila Sayyidina Abdullah bin Salam masuk Islam. Sayyidina Abdullah bin Salam antara yang awal sekali masuk Islam. Bila masuk, sampai saja Nabi dekat Madinah tu, dia dah jumpa Nabi SAW dan dia masuk Islam. Dia tanya Nabi beberapa soalan, Nabi dapat jawab. Terus dia kata ini jawapan dia hanya seorang Nabi saja yang tahu. Jadi terus dia masuk Islam. Tapi lepas tu dia bagi tahu, dia kata, ya Rasulullah, kaum aku ni lain macam. Kaum aku ni memang banyak pusingnya orang kan. Maknanya biar aku sembunyi dulu kat belakang. Jadi dia sembunyi kat belakang, orang Yahudi datang jumpa Nabi SAW. Kat sini ada juga helah, bukanlah helah macam mana, tapi akhlak Nabi SAW di sini mungkin ada yang rasa macam ini macam tak kena jadi segi akhlak, tapi ia adalah akhlak. Macam mana? Nabi SAW bertanya soalan macam soalan perangkap jugalah. Rupanya itu termasuk akhlak juga. Dia bukannya luar daripada akhlak. Nabi SAW tanya kepada orang Yahudi waktu itu, kamu kenal tak Abdullah bin Salam? Siapakah Abdullah bin Salam di kalangan kalian? Apa mereka kata? Abdullah bin Salam ni adalah orang yang mulia, anak kepada orang yang mulia di kalangan kami.
kan, orang yang paling baik di kalangan kami, orang yang memang paling baik sekali. Lepas tu tanya, habis kalau dia masuk Islam macam mana? Kalau dia masuk Islam macam mana? Oh, dia orang memang kata tak mungkin, kan? Dia orang menafikan. Jadi bila Abdullah bin Salam keluar dari belakang, Abdullah bin Salam bagi tahu, beliau mengucap 2 kalimah syahadah, terus orang Yahudi tu pusing, kan? Dia orang tu terus pusing, dia kata engkau memang orang yang paling jahat di kalangan kita orang. Anak orang yang paling jahat. Bukan kata dia dengan bapak dia sekali kena. Engkau orang paling jahat, bapak engkau pun orang paling jahat, kan? Dan sebagainya. Maknanya waktu tu lagi dah nampak perangai orang Yahudi. Macam mula-mula dia kat Madinah tu. Kalau kita lah, bila dah jumpa perangai orang macam tu, mungkin kita dah tak boleh. Ini semua ni golongan yang tak boleh percaya. Kan, kita kena jauhkan terus daripada dia orang. Kita tak boleh ada apa-apa pun dengan dia orang. Tapi apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bila di Madinah tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam buat perjanjian dengan orang Yahudi. Tetap Nabi buat perjanjian. Walaupun dah tahu dah perangai dia orang tu macam tu, kan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam buat perjanjian dengan dia orang. Ada yang dipanggil sebagai muahadah ataupun perjanjian bersama dengan orang Yahudi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada sesiapa yang hendak mengapa-apakan orang orang bukan Islam ataupun orang yang dipanggil sebagai muahad. Kafir muahad ni maksudnya yang ada perjanjian lah, perjanjian setia dengan orang Islam yang disebutkan oleh Nabi SAW, man qatala muahadan, sesiapa yang membunuh seorang yang orang kafir yang di Madinah tu, yang ada janji dengan Nabi SAW tu, lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan dapat cium bau syurga. Sampai gitu sekali Nabi SAW bagi peringatan. Sedangkan bau syurga ni dalam satu riwayat ada sambungan dia, wa inna rihaha, walaupun sesungguhnya bau syurga ni dapat dicium daripada perjalanan 40 tahun. Masih 40 aman, 40 tahun. Jadi Nabi SAW nak bagi warning siap-siap dah kepada para sahabat. Jangan siapa-siapa bunuh orang Yahudi. Jangan siapa-siapa bunuh. Sebab siapa bunuh, tempat dia dekat neraka. Maksudnya tak dapat cium bau syurga, masuk neraka lah maknanya. Kan bau pun tak dapat. Bukan masuk syurga dalam keadaan hidung tersumbat tak dapat cium bau syurga. Tak dapat cium bau syurga maknanya tak masuk syurga. Sampai gitu sekali kata macam, ya Allah, Nabi bagi warning begitu besar, khusus Nabi sebut man qatala muahad, orang yang memang ambil perjanjian ataupun janji setia tu. Kemudiannya di Madinah ni dua golongan orang kafir yang ada. Satu orang Yahudi, satu lagi adalah golongan musyrikin lah. Golongan musyrikin orang Arab Madinah yang belum masuk Islam. Dua-dua golongan ni ada di Madinah. Tapi orang musyrikin di Madinah ni dia tak terlalu keras pertembungan dengan Nabi SAW berbanding dengan orang Yahudi. Orang Yahudi lebih keras. Akhlak Nabi SAW salah satunya, ada satu hadis yang kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, cara sikat rambut. Cara sikat rambut. Ini pun menarik sebenarnya. Nabi SAW sikat rambut macam mana? Dalam hadis tersebut, Nabi SAW bila sampai di Madinah, kan, mula-mula Nabi SAW biasa sikat rambut macam ni. Orang kafir Quraisy ataupun orang Mekah memang biasanya sikat rambut dia akan belah. Dia akan belah dua. Dia akan belah dua. Maknanya sikat ke kanan, sikat ke kiri lah. Dan Nabi SAW suka memulakan dengan yang belah kanan dulu. Tapi orang Yahudi dia sikat ke belakang. Dia tarik ke belakang. Kan? Kemudiannya bila Nabi SAW sampai di Madinah, Nabi tengok orang Yahudi buat macam tu, maka Nabi SAW juga sikat rambut ke belakang juga. Sama je dengan orang Yahudi. Sama orang Yahudi dekat situ. Sikat ke belakang. Sampailah dah lama lepas tu, bertahun-tahun lepas tu, baru Nabi SAW berbeza pula dengan orang Yahudi. Okey, ni akhlak dia. Kat sini kita kena faham betul-betul. Maknanya waktu mula-mula untuk berdakwah nak menjinakkan hati tu, memang salah satu daripada caranya adalah kita boleh ikut ataupun kita boleh membiasakan dengan budaya. Sebab setakat cara sikat rambut tu budaya, tak ada kaitan pun dengan ritual agama kan. Jadi benda-benda macam tu tak ada masalah untuk kita biasakan supaya diorang tak nampak pelik dengan kita. Tak nampak pelik dengan kita. Tetapi jangan sentiasa begitu. Jangan selama-lamanya kita ikutkan je sampai kita tak ada identiti. Kan hadis puasa Ashura pun ada kan, puasa pada 9 Zulhijjah sebab nak berbeza dengan orang Yahudi. Memang kemudian daripada tu Nabi berbeza dengan orang Yahudi. So berbeza tu yang Nabi SAW belah tengah pula. Kan?
orang kita hari ni tak ada masalah ya. Hari ni kita dah jadi lain dengan orang Yahudi dah, sikat rambut dah tak ada identiti dah. Ni kita cerita zaman Nabi SAW. Jangan pula kali ni zaman kita sekarang orang kata tak boleh sikat rambut ke belakang pula. Ni cerita pada zaman Nabi SAW. Okey. Itu contoh saya bila baca cerita tu kan macam, oh sampai cara sikat rambut pun kan dia ada kaitan dengan dakwah dan akhlak, hubungan hati dan sebagainya. Sikat rambut je, tak payah cerita yang lain. Dari segi pakaian, orang Yahudi ketika tu pakaian dia macam pakaian orang Arab. So dia tak ada efek kat situ. Dia tak ada identiti pakaian, tak ada. Sebab dia orang pun pakai jubah, pakai sama juga macam orang Arab. Dia orang dah berbudaya dengan budaya Arab. Okey. Lagi. Kalau kita tengok Nabi SAW di Madinah, Nabi SAW sebenarnya aplikasikan ayat Quran bila Allah Ta'ala sebutkan walaqad karramna Bani Adam. Kami telah muliakan anak Adam. Bagaimana Nabi SAW mengaplikasikan ayat ini? Satu tadi tu perjanjian kan. Perjanjian perlu kita setia dengan perjanjian, kita tidak mengkhianati perjanjian. So Nabi SAW sangat jaga perjanjian dengan orang Yahudi. Tak melanggar. Nabi tak pernah langgar perjanjian. Perjanjian dengan orang Mekah lepas tu pun, perjanjian Hudaibiyah pun Nabi tak langgar. Itu antaranya, memuliakan. Kalau kita tak muliakan, kita tak kisah. Mungkin kita kata, alah perjanjian kita dengan dia ni perjanjian ulok-ulok je. Alah dia orang memang ahli neraka nantinya. Kan contohlah kan. Jadi tak payahlah kita nak respect pada perjanjian tu. Kita main-main je dengan dia orang. Tak. No. Sebab mereka adalah anak Adam juga. Mereka adalah manusia sama macam kita. So bila perjanjian, jaga perjanjian. Perjanjian bukan hanya dengan orang Islam. Itu beza kita dengan orang Yahudi juga sebenarnya. Orang Yahudi banyak langgar perjanjian sebab dia tak nampak kita ni manusia macam dia. Tak special macam dia. Okey, seterusnya Nabi SAW muliakan contoh dalam peristiwa ketika ada jenazah lalu. Ni pun popular sebenarnya. Macam mana bila ada jenazah lalu, Nabi SAW berdiri. Nabi berdiri. Jadi bila Nabi SAW berdiri, sahabat-sahabat rasa ada sahabat yang pelik sebab sahabat kata itu kan orang Yahudi. Orang Yahudi. Buat apa nak berdiri? Ni berdiri untuk menghormati tu, ini memang termasuk daripada adab sebenarnya. Jadi bila mayat lalu tu, dia orang berdiri, itu biasa. Jadi Nabi SAW berdiri, bila Nabi SAW berdiri, Nabi ditanya, Nabi SAW bagi tahu kepada para sahabat tu bahawasanya bukankah dia juga adalah satu jiwa, kan? Manusia juga, bukannya binatang. Jadi tetap kita perlu untuk menghormati. Nabi SAW jawab, alaysat nafsan, bukankah dia tu adalah satu jiwa? Alaysat nafsan, jiwa juga, orang juga tu. Kena juga hormat. Itu dah meninggal tu. Apatah lagi kalau masih hidup, kan? Yang meninggal pun Nabi SAW tunjukkan respect. Apatah lagi kalau mereka tu masih lagi hidup. Ini contoh. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain, insyaAllah. Brother Shah. Cukup menarik Ustaz. Sangat-sangat menarik. Banyak iktibar yang kita boleh ambil. Antaranya saya sangat-sangat tertarik bila Nabi SAW nak melakukan hijrah. Dan pada waktu tu menjadi ancaman nyawa pada baginda ya. Ancaman nyawa pada waktu itu. Tetapi yang jadi juru pandu arah tu adalah daripada kalangan musyrikin tadi. Abdullah bin Uraikid ya Ustaz? Ya. Yeah. Okey. Dan boleh letakkan kepercayaan dekat situ. Dan bukan itu. Walaupun dia musyrikin, tetapi dia juga adalah seorang yang amanah dan pegang kepada janji. Itu juga sesuatu yang penting. Dan kita tak boleh pukul rata semua nak Muslim begini atau semua nak Muslim begitu, tidak. Kita kena lihat individu-individu, ada ramai nak Muslim dekat luar tu yang kita boleh bekerjasama dengan dia, kita boleh berbaik dengan dia dan kita ada interaksi. Tapi Ustaz, saya nak Ustaz kalau boleh sentuh sikit tentang piagam Madinah tadi. Sebab walaupun didapati orang Yahudi ni adalah orang yang memungkir janji dan Muslim dekat situ, tetapi tentang piagam Madinah tu menjadi satu daya tarikan yang sangat kuat hubungan Nabi, akhlak Nabi dengan non-Muslim. Silakan Ustaz. Betul, sebab waktu Nabi SAW sampai di Madinah, orang Yahudi rasa terancam. Terancam ni dari sudut satu, kekuasaan. Yang kedua dari sudut ekonomi.
Sebab orang Yahudi memang kontrol ekonomi Madinah. Walaupun dia orang masih lagi minoriti. Dia orang minoriti tapi dia orang kontrol ekonomi. Macam mana dia orang boleh kontrol ekonomi? Sebab dia orang mengamalkan riba yang sangat berleluasa. Dan juga dia orang memecah belahkan antara Aus dengan Khazraj. Jadi bila pecah belah, dia orang pecah dan perintah lah. Itu yang dia orang buat. Dia orang cuba sengaja laga-lagakan, suruh berkelahi, suruh bergaduh dan sebagainya. Akhirnya dia orang lah yang menguasai. Jadi dan juga dia orang dapat merampas sebenarnya tanah-tanah yang ada ladang-ladang kurma tu, dia orang dapat rampas daripada ketua-ketua kabilah Arab ni. Dia orang rampas dengan cara buat riba tu lah. Dia bagi hutang dengan cara riba dan gadaiannya adalah tanah-tanah ladang tu. Jadi akhirnya mereka dapat kontrol ladang-ladang kurma dekat Madinah. Jadi bila Nabi SAW sampai, dia orang risau sebenarnya. Dia orang risau sebab Nabi akan menyatu padukan orang Islam. Yang kedua, Nabi SAW akan Nabi mengharamkan riba. Jadi bila Nabi mengharamkan riba, Islam mengharamkan riba, benda tu akan menjejaskan ekonomi diorang. Tapi subhanallah, bila buat perjanjian ataupun piagam Madinah bukan hanya cerita tentang orang Islam, tapi juga cerita tentang hak-hak orang bukan Islam di dalam negara Islam ataupun di Madinah tu sendiri. Bahawasanya mereka juga mempunyai hak seperti mana kita. Dan mereka juga kita perlu bermuamalat dengan cara yang adil. Tapi dalam masa yang sama, tak dinafikan. Disebutkan juga dalam piagam Madinah itu secara jelas. Tidak halal bagi orang Islam membantu orang musyrik dalam membunuh orang Islam yang lain. Kan? Sebab yang kita sebutkan tadi, yang lagakan tu jadi apa, batu api ni semua ni, banyaknya orang Yahudi waktu tu. Jadi bila dia jadi batu api, memang dia suka suruh lagakan, suruh bunuh yang ni, bunuh yang ni. Jadi Nabi SAW tunjukkan secara jelas bahawasanya orang Islam mesti bersatu hati. Mesti bersatu hati, jangan dipergunakan pula oleh orang bukan Islam untuk berlawan sesama Islam. Yang itu juga perlu jelas. Banyak prinsip dan ketegasan tu ada. Bukan bermakna bila kita nak mengambil hati orang bukan Islam sampai ke tahap piagam tu pun tak payah sebut bab-bab ni, bab macam ni kita buanglah dulu kan, nanti kadang dia orang terasa kan, tak kan? Yang itu tetap perlu ditegaskan. Tapi yang berkaitan dengan hak orang bukan Islam dalam negara Islam, dalam negara Madinah itu memang secara jelas disebutkan, dan ini piagam yang boleh menyatu padukan orang Islam dan bukan Islam, menyatu padukan masyarakat Madinah sampai Madinah yang asalnya bandar yang tak ada apa-apa, bandar yang miskin lah kitanya. Madinah ni asalnya bandar yang miskin, bandar yang tak ada apa-apa, tapi dibangunkan oleh Nabi SAW dalam tempoh yang pendek. Dalam tempoh 10 tahun tu Madinah berkembang dengan begitu pesat, orang Islam dan orang bukan Islam. Tapi kita tak nafikan juga, akhirnya kita tahu ada peperangan dengan Bani Qainuqa. Betul. Bani Quraizah memang tetap ada sebab dia orang langgar juga perjanjian. Macam mana dia orang menghina wanita muslimah, kan, buka aurat wanita muslimah sampai ada orang Islam yang lain datang bergaduh sampai berbunuh, kan, lepas tu nak balas bunuh balik dan sebagainya. Jadi akhir sekali dihalau, terpaksa dikeluarkan, sebab mereka sendiri yang melanggar perjanjian untuk berada dalam negara Madinah tu. Itu pun bukannya halau macam tu je, ada dia punya akhlak Nabi SAW juga di situ. Betul Ustaz, sangat-sangat menarik. Sebab dalam kita melayani atau menyantuni orang-orang bukan beragama Islam dengan kebaikan-kebaikan, tapi pada waktu yang sama sebagai seorang Islam, kita perlu berlaku tegas dan tidak ada kompromi dalam hal-hal prinsip Islam itu sendiri. Alhamdulillah. Ustaz, saya nak pergi kepada beberapa persoalan yang praktikal yang kita akan lalui pada hari ini, tinggal di Malaysia dengan masyarakat majmuk dan sebagainya. Yeah. Dan kita nak ambil daripada akhlak Nabi SAW, kita ambil yang pertama sekali, hubungan Nabi dengan jiran, khususnya jiran non-Muslim. So adakah jiran yang ada hak ni, adakah jiran sesama Islam saja ke, ataupun orang-orang yang bukan beragama Islam, kalau dia jadi jiran kita, mereka juga ada hak daripada diri kita. Silakan Ustaz. Okay, bismillah, alhamdulillah. Bila kita sebut tentang jiran, sekali lagi kita pun tahu yang Nabi SAW ada sebutkan tentang jiran, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah jirannya. Dan dalam satu hadis yang sahih, Nabi SAW ada sebut al-jiran thalatha. Jiran itu ada 3. Apa dia? Jarun lahu haqqun wahid.
jiran yang ada satu hak. Kemudiannya itu adalah jiran yang paling rendah sekali, ada satu hak. Kemudiannya ada jiran yang 2 hak, ada jiran yang 3 hak. Kita ambil yang jiran yang satu hak tu. Jiran yang satu hak tu Nabi SAW sebut fa ammal jarul ladzi lahu haqqun wahidun. Ada pun jiran yang ada satu hak itu adalah jiran yang faljarul musyriku la rahimalahu walahu haqqul jiwar. Orang jiran yang musyrik yang tidak ada hubungan saudara dengan kita pun, tak ada hubungan darah, dan tetapi dia tetap ada hak kejiranan. Dan dalam hadis tu, hujung hadis tu, hadis tu panjang, hujung hadis tu Nabi SAW sebut wa adna haqqil jiwar, dan seringan-ringan, serendah-rendah hak jiran adalah alla tu'ziya jaraka, engkau tidak menyakiti jiran engkau dengan makanan, dengan bau makanan, biqutari qidrik, dengan bau makanan masakan engkau, illa an taqdaha lahu minha, kecuali engkau bagi satu bekas kepada dia. Maknanya ini pada jiran yang musyrik kan, kita sebut ni paling rendah tadi kan, kita kata yang ada satu hak tadi tu yang bukan saudara kita, bukan sama-sama Islam, tetap ada hak yang perlu dijaga tadi. Contoh je sebut tadi bau. So bau ni benda yang paling asas lah kiranya, bau. Apatah lagi kalau kita nak menyakiti dengan cara maki hamun ke, ataupun dengan kita buat bangunan bagi jiran sebelah tak dapat cahaya, tak dapat angin, tak dapat apa. Kadang-kadang orang hari ni kadang selamba je. Bila dia buat bangunan, dia extend, dah lah tak minta kebenaran majlis pembandaran kan, main extend aja. Orang sebelah terus tak dapat cahaya, orang sebelah tak dapat angin. Benda ni disebutkan dalam Islam secara jelas kan, benda tu haram. Apa yang dia buat hari ni kata mesti dapat permit majlis pembandaran tu, itu salah satu tujuan dia supaya tak menyakiti jiran kan. Tapi hari ni kadang-kadang kita tak ikut akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW sendiri. Jangan kita gunakan alasan jiran aku tu bukan Islam pun, biarlah dia. Tak boleh macam tu kan. Okey, dalam satu hadis, menariknya ada satu hadis Nabi SAW, ada seorang gulam, ada seorang kita panggil budak ni bukan maksudnya budak kecil tau, tapi dia budak lagi lah, dia remaja lah kita kata pada hari ni. Seorang remaja yang selalu berkhidmat dengan Nabi SAW dalam keadaan dia bukan Islam kan? Dan dia duduk tak jauh daripada Nabi SAW, maknanya jiran juga pada Nabi SAW. Dan budak ni bila sakit, Nabi SAW datang ziarah beliau. Nabi ziarah budak yang sakit ni, dan itu satu. Itu dekat situ je kita dah dapat satu pengajaran. Boleh ziarah non-Muslim yang sakit. Tak ada masalah. Dia kat sini ni. Dan satu lagi pengajaran yang besar juga kita tengok, Nabi SAW adalah seorang pemimpin, seorang yang mulia. Kalau Nabi tak ziarah pun tak ada masalah sangat. Budak pula tu yang sakit. Bukannya pemimpin juga. Bukan orang besar-besar. Budak. Tapi Nabi dengan tawaduk baginda pergi ziarah. Pergi ziarah walaupun seorang budak yang sakit. So budak ni budak Yahudi. Budak ni memang bukan Islam. Kemudiannya bila dia sakit, Nabi SAW ziarah. Lepas tu rupa-rupanya budak ni dah nak sampai ajal dia. Maknanya dah nazak lah kan. Jadi apa kata Nabi SAW? Nabi duduk dekat kepala dia, dekat kepala budak tu. Nabi SAW bagi tahu pada dia, bisik pada dia, aslim, masuklah Islam kan. Lepas tu budak tu buat apa? Budak tu dia tak larat dah nazak tu. Dia tengok pada bapak dia. Tengok pada bapak dia, minta izin daripada bapak dia, ataupun minta pandangan bapak dia. Subhanallah, apa jawapan bapak dia? Bapak dia jawab, ati' Abul Qasim. Bapak dia kata, taatilah Abul Qasim, taatilah Nabi Muhammad SAW. Kan? Anak dah meninggal ni, dia boleh sebut gitu. Itu menunjukkan apa sebenarnya? Itu menunjukkan Nabi SAW dah tunjukkan akhlak yang begitu hebat. Kalau tidak, tak mungkinlah si bapa akan sebut taatlah Abul Qasim. Mesti dia akan kata, kau jangan. tak mungkin dia senang-senang dia cakap pada anak dia macam tu kan. Kau nak mati, kau pergi. Kau nak pula masuk agama dia ni. Tak. Nabi boleh, bapak tu boleh sebut gitu. Taat pada Abul Qasim. Itu tunjuk banyak sepanjang budak tu hidup, memang Nabi SAW dah tunjukkan akhlak yang baik kepada jiran tersebut. Dan budak tu masuk Islam. Fa'aslama. Beliau masuk Islam. Dan kemudiannya meninggal dunia. Nabi SAW keluar daripada rumah tu, Nabi sebut alhamdulillahillazi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia daripada api neraka. Ini akhlak Nabi SAW, walaupun dengan seorang budak, dengan jiran yang, maknanya Nabi SAW ada jiran Yahudi juga.
bukan tak ada. Bukan maknanya Nabi jiran semua orang Islam je. Ada jiran Yahudi. Lagipun kita panggil jiran ni adalah yang 40 rumah kan. Jadi bukanlah maknanya sebelah menyebelah betul-betul. Kalau sebelah menyebelah tu memang tak ada lah. Tapi yang kawasan sekitar tu ada orang Yahudi yang masih lagi duduk waktu tu. Dekat dengan Masjid Nabawi tu masih ada lagi orang Yahudi yang duduk dan dikira sebagai jiran pada Nabi SAW. Bahkan menjadi khadam pada Nabi SAW. Budak tu tadi menjadi khadam pada Nabi. Itu antara perkara yang sangat besar dalam konteks kita pada hari ni. Kita kena jaga sangat-sangat bagaimana kita kadang lupa kan jiran-jiran kita ni. Yalah, kita tunjukkan tak akhlak yang baik. Saya ada satu pengalaman Brother Shah waktu saya pergi ke saya bagi satu ceramah di Warwick University di England, di Coventry kan. Jadi bila saya ceramah di situ, saya pertama bila saya pergi Warwick University tu sebab apa yang saya ingat sebab ayah saya dulu selalu pergi situ waktu dengan UTM. Tapi bila kita pergi ceramah kat itu, tapi ceramah kita kat dia punya surau dia lah, dia punya masjid universiti tu lah, universiti punya surau, cantik surau dia. Jadi bila bagi ceramah kat itu, ada seorang British yang asal daripada Pakistan yang attend talk tu, dia tanya soalan. Dia kata dia ada satu jiran. Dia kata dia ada jiran yang non-Muslim. So jiran dia yang non-Muslim dah berpuluh-puluh tahun dia kenal, tapi lepas tu jiran dia berpindah. Bila jiran dia pindah, dia macam terketuk. Dia kata aku tak pernah berdakwah pada jiran aku tu. Jiran aku tak dapat Islamkan. So another jiran datang lah, another orang masuk rumah tu jadi jiran dia. So bila dah ada jiran tu, jiran yang baru dia jadi semangat nak berdakwah kepada jiran tu. Jadi dia kata boleh tak, dia kata aku sekarang ni aku kat sini, dia asal daripada London. So dia kata aku nak balik London nanti, aku akan jumpa jiran aku nak bagi Quran. Dia kata aku nak bagi Quran kepada dia. Saya tanya pada dia soalan simple je, kata kau pernah tak bagi apa-apa pada jiran kau tu? Kau pernah tak bagi buah kat dia ke? Kau pernah bagi tak makan? Kau pernah bagi tak birthday anak dia punya hadiah birthday untuk anak dia ke? Kau pernah tak bagi apa-apa hadiah dekat dia? Kan? Dia jawab tak pernah. Kan? Tak pernah. Satu benda pun tak pernah bagi kat jiran tu. So maknanya kau tak pernah bagi apa-apa, sekali first kali kau terus nak bagi Quran. Kata saya tak tahu apa respon jiran tu, tapi saya rasa saya dapat, saya kata tak sesuai lagi. Jiran tu mungkin akan melenting, jiran tu mungkin akan tak appreciate. Kan? Why not? Kau mulakan dulu dengan biasa-biasa dulu. Kau tunjukkan akhlak dulu. Kau tunjukkan akhlak ini, tunjukkan dulu Nabi SAW. Kau tunjukkan akhlak pada dia. Kan Nabi SAW dengan budak Yahudi tadi pun, Nabi tak paksa dia masuk Islam walaupun dia dah berkhidmat dengan Nabi SAW tu. Nabi tak paksa dia masuk Islam. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan Nabi untuk masuk agama tu. Tetapi bila dia nak meninggal tu memang Nabi lebih tegas lah masuk Islam. Masuk Islam. Jadi tadi tu kita perhatikan dalam konteks tadi tu kita tanya balik diri kita. Kita buat baik tak pada jiran-jiran kita? Yang Nabi SAW suruh buat baik tu dalam hadis, Nabi tak sebut jiran Islam. Betul. Dalam hadis Nabi suruh muliakan jiran dia, fal yukrim jarah. Muliakanlah jiran. Nabi tak sebut fal yukrim jarahul muslim. Nabi tak sebut gitu. Nabi tak kata muliakanlah jiran kau yang Islam. Nabi cuma sebut muliakanlah jiran. Mana jiran walaupun bukan Islam sekalipun tetap kita perlu muliakan mereka. Wallahu a'lam. Betul. Ustaz, sebenarnya tajuk ni sangat-sangat menarik, sangat-sangat menarik. Kita ambil masa sikit Ustaz. Dan sekarang pun tengah panas. Dan kita ada beberapa soalan juga dekat dalam ruangan komen tu. Kita ambil daripada Aisyah Johari sebagai contoh. Bagus juga bangkitkan pasal jiran ini. Okey, jiran non-Muslim. Okey, sebab ada jiran non-Muslim yang tak hormat, lepaskan anjing sesuka hati, pasal muzik yang kuat, parking lori tanah dan sebagainya. Boleh kita nak tegur, bergaduh pula dan sebagainya. Tetapi dalam komen ni saya nak tambah. Kadang-kadang yang buat perangai ni bukan je non-Muslim. Kadang-kadang kita orang Islam pun buat perangai terhadap jiran-jiran non-Muslim. Betul. Okey. Dan bila kita tengok jiran non-Muslim menyakiti kita sebagai contoh. Ini kita bincang dua hala. Okey, contohnya dia pasang colok sebagai contoh. So apakah reaksi yang kita patut lakukan? Dan di sini kita boleh ambil iktibar daripada akhlak Nabi SAW dalam perkara-perkara seperti ini. Silakan Ustaz. Dia sebenarnya kalau yang bab yang ni mungkin Brother Shah lebih sesuai untuk jawab. Brother Shah lebih faham macam mana agaknya cara nak menegur non-Muslim tu. Sebab dia kata tadi kalau report pihak berkuasa je sebab akhlak tak setani Nabi. Okay, report pihak berkuasa tu bukan satu kesalahan sebab memang tidak ada masalah lah. Memang itu salah satu cara pun kan. Memang salah satu cara kita hidup bermasyarakat. Memang kita ada pihak berkuasa yang boleh membantu kita.
dalam masa yang sama, salah satu daripada akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, para sahabat, bahkan para ulama salafus salih, kalau kita perhatikan, mereka buat baik, buat baik hatta kepada orang yang buat jahat. Betul. Selagi mana perbuatan jahat itu bukan sampai merosakkan akidah, sampai boleh mengancam agama, mengancam prinsip kita dan sebagainya. Itu cerita lain. Tapi bila sekadar benda yang berkaitan dengan hak peribadi, Nabi SAW disebutkan dalam satu hadis, Sayyidina Jabir sebut Nabi SAW adalah seorang yang sahlah, disebut. Sahlah ni maksudnya mudah, relax lah, santai aja. Maknanya, dan dalam hadis juga sebut Nabi SAW memudahkan. Nabi SAW seorang yang suka memudah-mudahkan. Maksudnya tak adalah nak merumitkan keadaan. Dan dalam satu hadis yang lain, tak berkira, Ustaz. Tak berkira, betul. Tak berkira. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW akan memaafkan kalau melibatkan hak baginda. Tapi baginda paling tegas kalau melibatkan hak Allah Ta'ala. Jadi bila melibatkan hak individu, hak peribadi, Nabi SAW sangat pemaaf. Sangat pemaaf. Kalau kita boleh memaafkan, selagi mana, yalah, bunyi anjing contohnya kan, kalau anjing bunyi kuat, sebab anjing ni, kita nak suruh dia diam, bukan satu benda yang mudah, sebab ada setengah anjing tu memang dia suka buat bising kan, memang dia suka buat bising. Ada jenis anjing memang dia diam, dia tengoklah jenis-jenis ni, macam manusia juga kan, manusia ni pun ada yang bising, ada yang pendiam. Jadi kita nak paksa jiran kita tu buat sesuatu untuk anjing dia pun susah. Ada orang dia tukar tembak, tukar bunuh je. Ada yang bukan tembak lah, dia bagi racun lah kadang kan, bagi matikan anjing jiran dan sebagainya. Benda tu tak sepatutnya. Benda tu tak sepatutnya dalam Islam. Kita kena muliakan jiran, itu adalah hak dia. Anjing tu dia punya. Kan? Kita lah perlu fikirkan macam mana cara kita nak tidur tak boleh, pakailah, letaklah telinga tutup apa contohnya. Dalam masa yang sama, bila akhlak tu ada dan kita berbaik dengan mereka, buat baik dengan mereka, lama-lama mereka sendiri akan jadi malu Allah. Mereka sendiri akan jadi rasa macam, apa yang aku buat ni tak kena, aku kena fikir-fikirkan dan sebagainya. Tapi dia take time, memang benda ni take time. Itu yang kita perlukan sabar. Kan? Itu perlukan sabar pula. Sabar bukan maknanya kita duduk relax, tak buat apa. Tapi kita usahakan dalam masa sama, ujian-ujian yang dihadapi daripada mereka tu kena telan dulu. Kena telan dulu. Dia memang memerlukan masa. Tadi Brother Shah sebut tentang bau colok dan sebagainya kan. Saya pun ada pengalaman macam tu dulu. Rumah saya ni betul-betul bertentang dengan saya ni. Rumah depan saya ni Hindu. Dan dia memang istilahnya apa, religious lah. Memang sangat beragama. Dan setiap maghrib dia akan pasang, dia akan bakar. Dan bau tu kuat. Dan rumah kita pula dekat. Berdepan tu rumah flat. So pintu kita dengan pintu dia tu memang berdepan betul-betul kan. So bila dia buat tu memang masuk kan. Bila kita buka je pintu memang masuk ke dalam rumah kita. Jadi kadang takkan aku nak halang dia daripada dia punya peribadatan dia tu kan. Dia, apa yang dia buat tu, takkan kita nak marah dia, kau jangan buat macam ni lagi. Benda tu sangat sensitif. Tak boleh kita nak terus cakap dengan dia, kita nak maki dia pula, kita nak kata busuk pula ke, tak boleh kan. So, kita kena respon dengan cara yang lebih baik. Antaranya adalah dia lebih bijak. Satu, jangan buka pintu waktu maghrib, dan memang Nabi pun suruh. so waktu maghrib jangan buka pintu. Kedua, kita pasang asap kita sendiri, wangi-wangian kan. Kita wangikan rumah kita kan, lawan balik bau tu dengan dalam rumah kita. Kita tak adalah letak kat luar kan, dalam rumah kita. Maknanya kita pula fikir macam mana cara untuk wangikan dan buat baik, bagi hadiah kat dia dan sebagainya. Sekarang pun rumah saya sekarang ni pun depan Hindu juga kan. Dia tapi dia tak bakal colok tiap maghrib lah, sebab dia sibuk, dia kerja bank, so balik malam, tiap hari balik malam kan, tak sempat nak buat tu semua. Tapi kita baik kan, tetap berbaik dengan dia, sentiasa baik. Apa-apa problem, apa-apa semua gini kan, kita selalu je sembang terus. Jadi senang ceritanya, kita fikirkan di pihak kita tak boleh nak paksa orang. Memang manusia ni bukan kata orang bukan Islam, orang Islam pun, macam Brother Shah sebut tadi, kadang-kadang tu orang Islam yang buat perangai tu. Saya ada juga jiran yang non-Muslim komplain pasal jiran Islam yang buat macam-macam perangai. Dan yang Allah, kita malu. Kita malu bila dengar macam tu. Tapi yang kita boleh ubah adalah diri kita. Kan? Yang kita boleh ubah betul-betul adalah diri kita. Akhlak daripada diri kita. Yang kita boleh tukar betul-betul adalah diri kita, bukan orang lain. Allahu'alam. Setuju sangat Ustaz. Dan hubungan berjiran yang sangat penting adalah kita membina hubungan dulu. Biar dikenal kita kenal dia, sampai ada kemesraan, sampai dia selesa dengan kita. Sampai ke tahap
dia trust kita, dia percaya kita. Itu sepatutnya kita dalam hubungan berjiran. Dan kemudian kalau ada masalah apa-apa, adalah cara-cara untuk kita sampaikan kepada dia. Macam saya pernah tinggal di kawasan non-Muslim. Jiran kiri kanan depan semuanya non-Muslim. So jiran sebelah tu dia memang bela anjing. Dan waktu malam tu memang anjing tu menyalak kuat. Tapi bila kita bina hubungan yang baik, dan kita pun cakap lah, semalam kenapa itu anjing menyalak kuat ya? Ada apa-apa berlaku ke? Ada apa-apa berlaku ke? Kita tanya macam kita concern. Tapi dia faham lah yang anjing tu telah menyalak kuat. Berarti dia pun buatlah iktibar daripada dia untuk meredakan anjing dia dan sebagainya. Setiap kali kalau anjing dia menyalak ke apa-apa, dia akan cepat-cepat keluar, suruh anjing dia tenang balik. Ini hubungan tu sangat-sangat penting. Ustaz, saya nak tanya sikit lagi. Ada waktu, ada jiran kita, dia baik dengan kita. Dan kemudian dia bagi makanan kepada kita. Apa yang perlu kita buat? Dan kalau kita ambil iktibar daripada akhlak Nabi SAW, bila ada jiran yang memberikan makanan kepada Nabi, apa yang Nabi lakukan? Mungkin Ustaz boleh berkongsi sedikit. Allahumma salli. Kalau jiran lebih mudah. Nabi SAW tunjukkan akhlak lebih besar lagi daripada itu. Bila orang Khaybar, Yahudi Khaybar bagi makan pada Nabi SAW, dan Nabi makan. Kan yang kita tahu bagaimana baginda cuba untuk diracun oleh wanita Yahudi, itu kisah tu di Khaybar tu. Ada wanita Khaybar tu. Kan? Jadi wanita Khaybar bukannya wanita jiran Nabi SAW pun. Cuba untuk meracun. Maknanya Nabi makan dengan para sahabat, dan memang ada sahabat yang mati syahid pun. Maknanya makan racun tu. Nabi SAW daging tu sendiri bagi tahu kan bahawasanya dia adalah diracun. Mukjizat. Itu salah satu daripada mukjizat Nabi SAW. Jadi itu menunjukkan apa sebenarnya? Itu menunjukkan bahawasanya Nabi SAW juga makan makanan yang dimasak, yang dihidangkan oleh seorang wanita Yahudi. Bermakna tidak ada masalah untuk kita makan makanan yang dimasak oleh non-Muslim, selagi mana makanan itu halal. Sebab sembelihan ahli kitab adalah halal. Jadi Yahudi ni ahli kitab, maka sembelihan dia halal, jadi tak ada masalah. Dan juga makanan yang dimasak oleh mereka juga adalah masakan-masakan maknanya yang halal lah, kambing kan. Lepas tu makanan tu pun cara masak pun cara orang Arab. Maksud tu tak adalah apa-apa yang haram. Jadi selagi mana dia adalah makanan yang halal, memang patut kita makan. Kita boleh puji lagi masakan dia. Kan kita kata, oh you bagi Aizam semalam makan tu memang sedap lah. Kan dia bagi gini-gini. Kita puji, tak ada masalah. Dengan syarat makanan tu makanan yang halal. Kan? Kalau kita dah baik dengan jiran kita sebenarnya, dia sepatutnya tahu apa do's and don'ts, kan? Seperti mana kita pun tahu do's and don'ts dengan dia. Kan? Saya upaya yang boleh, kalau dapat daging lembu, saya cuba sedaya upaya untuk sembunyikan daripada orang Hindu. Sebab kita respect dia orang dari segi kita respect dia orang sebagai jiran. Kan? Jadi itu sensitif bagi dia orang. Jadi kita elakkan. Kita tak tunjuk pada dia orang, walaupun dia orang tahu je kita makan daging lembu, kan? Tapi kita tak tunjuk dah depan-depan. No ni daging ni kan. Oh ni baru dapat ni daging korban ni. Oh 3 ekor lembu aku buat kan. Takkan nak tunjuk macam tu pula pada dia. Kita hormat sebab kita tahu itu sensitif bagi dia. Jadi begitu juga mereka juga akan tahu bila kita baik dengan dia orang. Kan dia orang tahu kita tak boleh makan tu, tak boleh makan ni dan sebagainya. Bila dia orang tahu kita tak boleh makan tu, tak boleh makan ni, insya-Allah apa yang dia orang bagi tu dah okey dah untuk kita makan. Cuma tadi yang kita sebut, kita kena tahulah apa makanan tu. Jangan pula dibagi bak putih kita makan juga. Betul. Kita tengoklah. Ustaz, memang seronok bercakap dengan Ustaz. Dan saya sangat-sangat setuju dengan apa yang Ustaz sampaikan tadi. Okey, yang pertama sekali, bukan saja kita nak jaga makanan daripada jiran saja. Even kita nak buat hidang kepada jiran pun kita kena jaga juga. Macam Ustaz kata tadi, kalau ada daging lembu ke apa-apa, kita sembunyikan. Ataupun kalau kita ajak mereka datang ke rumah, kalau mereka ni orang Hindu, ataupun ada juga segelintir orang-orang Cina, khususnya yang sembah pada Kuan Yin, yang tidak makan daging lembu. Jadi kalau mereka datang ke rumah kita jangan hidang daging lembu dekat dia. Dan mungkin ada jiran-jiran kita ni mungkin vegetarian. Kalau dia vegetarian, kita kena tahu, kena bagi dia makanan sayur-sayuran saja. Dan makanan vegetarian tak boleh campur telur. Telur pun tak boleh, ikan bilis tak boleh. Kalau kita buat nasi goreng, katakan kita buat nasi goreng kosong, tak boleh campur belacan. Sebab campur belacan tu dah tak vegetarian dah. Ataupun kalau boleh kita order daripada restoran vegetarian,
kita jemput dia, kita hidang dengan teh ke, dengan kopi ke, dengan makanan vegetarian, itu juga Vegetarian adalah ada banyak mazhab, Brother Syah. banyak mazhab. Dia orang banyak mazhab. Ada vegetarian yang tak makan kentang, bawang putih, bawang merah. Sayur yang tumbuh dalam tanah dia tak makan. Dia ada banyak, betul, setuju. Jadi bila kita bergaul dengan mereka, ya kita kenal. Dan yang keduanya Ustaz, bila kita baik dengan diorang, di sini kita boleh ambil kesempatan untuk cerita kepada mereka apa tu halal dalam Islam. Sebab ada sebahagian non-Muslim dia ingat, selagi tak hidang babi, okey. So kita explain, even kalau kita nak makan ayam pun, ayam tu kena sembelih. Tetapi kalau kita pergi pasar, ada je orang Islam yang jual ayam sembelih dan sebagainya. Kalau mereka tahu, senang. Ataupun satu lagi cara yang kita boleh buat, kita beli makanan tu, bahan mentah tadi macam ayam sembelih dan sebagainya, kita minta jiran tu masak kari India, cara kari India, ataupun masakan Cina sebagai contoh. Yang penting halal. Itu juga adalah antara usaha dakwah. Okey Ustaz, yang terakhir kita raikan, ada juga soalan daripada Mumtaz Aziz, boleh ke kita nak panggil non-Muslim ni sebagai kafir? Okey, nak minta Ustaz komen. Okey, ada satu hadis Nabi SAW larang kita memanggil ya kafir kan, kepada satu orang yang kita tak jelas dia tu Islam ataupun tidak, ataupun kita menuduh dia sebagai tidak Islam. Sedangkan rupa-rupanya di Islam, sebab dalam hadis Nabi SAW bagi tahu tentang orang kalau tak betul, maka perkataan tu akan kembali balik pada kita. Maknanya memang ada larangan untuk mengatakan ya kafir, maknanya wahai si kafir. Tapi dalam bentuk umum macam kita sebut tadi, orang musyrikin kita sebut, orang Yahudi kita sebut, orang kafir, general, maknanya kita menyebutkan sifat secara kelompok kan, yang itu tak ada masalah. Cuma bila kita berhadapan dengan dia, tak payahlah sebut begitu. Tak payahlah sebut woi kafir, woi kapiak. Jangan kita panggil macam tu. Itu termasuk dari segi adab juga kita. Adab kita dalam berbahasa dengan orang lain. Macam kita sebut tadi, Nabi SAW panggil ketua Kaisar, Kisra dan sebagainya tu, Nabi panggil gunakan gelaran azim. Kan? Nabi tak panggil ya kafir terus pada dia orang. Nabi tak sebut begitu. Bila Nabi SAW sampai dekat kota Mekah, bila buka bersemula kota Mekah kan, orang kafir Quraisy tu dia orang takut sebenarnya kan, dia orang takut, tapi Nabi tak panggil dia orang dengan geraran-geraran yang kasar. Bahkan Nabi SAW menenangkan hati mereka kan, hari ini adalah hari marhamah bukan malhamah kan, hari kasih sayang bukan hari pembantaian, hari penyembelihan. Maknanya cara kita berkomunikasi, cara kita bercakap dengan mereka juga sangat-sangat penting. Dalam hadis yang lain, bila ada orang kafir yang datang untuk membunuh Nabi SAW kan, yang diorang bersembang, diorang berbual, dua orang untuk membunuh Nabi SAW, datang dari Mekah untuk bunuh Nabi SAW sampai dekat kota Madinah. Sayyidina Umar nampak dia dekat tepi masjid Nabi. Sayyidina Umar dah pegang dah kan, dah ikat dah, dia kata biar aku pancung je kepala dia ni, musuh Islam ni kan. Ini berlaku selepas daripada perang Badar kan, jadi memang masih tengah semangat lagi waktu tu. Tapi bila Nabi SAW tahu, Nabi SAW suruh bawa masuk, Nabi suruh lepaskan. Nabi kata kau tenang, jangan bunuh dia, jangan apa-apakan dia, bercakap dengan baik kan. Bahkan nak cerita bercakap dengan baik itu adalah Nabi SAW, kebetulan saya baca hadis ni petang tadi, ada satu kitab ni, tapi saya rasa belum diterjemahkan lagi. Kitab ni tajuk dia Akhlak-Akhlak Perang. Subhanallah, ada akhlak perang pun ada akhlak. Betul. Akhlaqiyatul harb. Akhlak-akhlak perang. So, tebal juga. Akhlak-akhlak perang ni, karangan seorang ulama Syria lah yang telah meninggal dunia. Saya sempat berjumpa dengan beliau pun, Dr. Munir Qadban. Jadi salah satu hadis tu, Nabi SAW bila yang Umair ni tadi masuk, Umar bin Wahab ni, orang kafir Quraisy ni, bila dia masuk nak bunuh Nabi SAW asalnya, dia bila masuk, dia cuma gunakan perkataan yang biasa orang ahli jahiliah sebut, iaitu an'imu sabahan, maksudnya selamat pagilah ceritanya. An'imu tu maksudnya bagus ataupun baik ataupun nikmat kau punya waktu pagi, sabah, waktu pagi. Apa macam jawab Nabi SAW? Good morning. Good morning. Nabi SAW jawab, kami telah dimuliakan oleh Allah dengan greeting yang lebih baik daripada kau punya greeting, wahai Umair, iaitu dengan salam. Salam itu adalah greeting ahli jannah. Namanya dijawab dengan begitu, maksudnya dengan lebih mulia lagi kan. Dia jawab gitu tu, kami boleh jawab dengan lebih baik lagi daripada apa yang kau sebut tu. Lepas tu dia ni macam
dia tak nak dengar lah, dia tengah memang geram dengan Nabi SAW. So dia kata kalau nak sembang benda ni, sembang lain kali lah. Macam tu lah, macam dia tak mau dengar juga benda tu. Jadi bila Nabi tanya lagi dengan baik, kau datang kenapa? Famaja aka ya Umair. Kenapa kau datang? Famaja abika ya Umair. Kau datang sebab apa? Dia pun terberang. Dia kata, wah, aku datang ni sebab nak discuss dengan kau tentang tebusan perang Badar apa semua. Tapi lepas tu Nabi SAW bagi tahu, tak, kan? Kau datang bukan sebab tu. Kau tadi kan ada sembang dengan Safwan, kau ada sembang 2 orang, kata kau sebenarnya nak bunuh aku tapi sebab susah gini-gini, kau ada hutang, kau ada gini-gini, nanti sekarang keluarga kau macam mana. So Nabi SAW sebut, dedahkan apa yang dia cerita, sampai dia terkejut lah, kan? Dia terkejut sebab dia tak cerita dengan orang lain, kan? Dan dia terus sampai Madinah, terus jumpa Nabi SAW. Rupanya malaikat Jibril dah bagi tahu pada Nabi SAW. Tapi walaupun Nabi tahu dah orang tu datang untuk bunuh baginda pun, baginda boleh lagi berbahasa dengan bahasa yang baik. Apatah lagi kita pula tiba-tiba nak panggil orang kafir, tiba-tiba macam tu je. Itu bukan cara Nabi SAW. Baik, terima kasih Ustaz. Dan bagi sebab bahasa kita pun dah melewati pukul 10. Sekarang ni pukul 10.11 sebenarnya. Okey, tapi perasaan saya tak nak berhenti sebenarnya. Sebab ada banyak lagi yang kita boleh bincangkan. Khususnya akhlak kita dengan rakan-rakan kita non-Muslim. Tempat kerja, tempat kita belajar sebagai contoh. Ataupun dalam keadaan negara kita, dunia dilanda dengan pandemik COVID-19. Apa yang perlu kita buat untuk membantu sahabat-sahabat kita yang bukan beragama Islam. Dan apa akhlak Nabi dalam perkara, banyak perkara. Dan belum lagi kita bincang satu lagi topik yang besar tentang mu'alaf. Yeah. Mu'alaf yang memeluk agama Islam, di mana ada sebahagian dari keluarga mereka masih lagi bukan beragama Islam. Dan apakah interaksi antara mereka. Dan saya rasa Ustaz, kita memang kena ada sambungan kepada perbincangan kita pada malam ini. Perlu ada satu sambungan, insya-Allah. Dan bagi yang bertanya, ada rakaman atau tidak? Ada rakaman, insya-Allah. Nanti bila dah selesai siaran ini semua tu, anda boleh buka balik Facebook ni, insya-Allah. Dan Facebook ini ada rakaman dia, dan ada juga beberapa persoalan yang dikemukakan yang kita tak sempat nak menjawab kali ini. Tetapi insya-Allah ada kelapangan-kelapangan di masa depan, kita akan cuba jawab seberapa banyak yang boleh. Dan saya sangat-sangat suka dengan penyampaian Ustaz tadi, sesuatu yang kita lihat iktibar daripada Nabi SAW, iaitu teladan suri yang terbaik bagi manusia pada hari ini. Kita ambil iktibar daripada Nabi SAW, dan kemudian kita boleh aplikasi praktikal dalam kehidupan seharian kita di negara kita yang terdiri daripada pelbagai agama, pelbagai bangsa dengan adat, kepercayaan, budaya dan sebagainya, insya-Allah. Suatu yang sangat-sangat bagus dan sangat-sangat penting. Jangan kita fikir bagaimana non-Muslim kena layan baik dengan kita, tetapi kita ada satu tanggungjawab lebih besar. Kita perlu layan non-Muslim yang ada keliling kita, jiran-jiran kita, kawan-kawan kita, saudara mara kita, ahli keluarga kita yang masih belum beragama Islam sebagai contoh. Kita ada tanggungjawab untuk melayan mereka, jaga mereka dan sebagainya, insya-Allah. Dan jangan kerana perangai kita, layanan buruk kita kepada non-Muslim menjadi satu hijab daripada non-Muslim untuk mengenali agama Islam. Jangan kerana perangai kita non-Muslim menjauhi agama Islam. Sepatutnya kita kena tunjukkan akhlak yang terbaik. Seperti mana Ustaz telah berkongsi banyak pengalaman-pengalaman akhlak Nabi SAW, walaupun dilayan dengan buruk. Ini layanan kepada peribadi Nabi ya. Dilayan dengan buruk, tapi Nabi baik dengan mereka, dan ramai yang telah pun memeluk agama Islam kerana akhlak Nabi SAW. Ayuh, marilah kita perbaiki akhlak kita, insya-Allah. Jadi setakat ini saja masa mengizinkan kita sudahi dengan tasbih kifarah, dan mungkin Ustaz Abdul Kadir mungkin boleh bacakan satu doa insya-Allah sebagai penutup kita. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahil qutri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akira birida minkal uyun wa qadi 'anna rabbana kulla duyun.
قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى حق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair katsira, dan saudara-saudari yang telah mengikuti siaran ini. Bagi mereka yang lewat masuk ataupun mungkin siaran tersekat-sekat ataupun tidak lancar, insya-Allah boleh ikuti rakaman selepas ini, insya-Allah. Dan semua yang baik datang daripada Allah SWT, dan kita sebagai manusia ada banyak kekurangan dan kelemahan, dan kita mohon ampun dengan Allah SWT atas kekurangan kesilapan kita, dan harap saudara-saudari juga dapat maafkan kami atas kesilapan kami, insya-Allah. Sehingga kita jumpa lagi di lain masa, di lain program, insya-Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TQVM. Assalamualaikum semua. Anda bersama saya Bro Hafizi dalam sesi live di Facebook pada malam ini. Pada sesi kali ini saya ingin berkongsi dengan anda semua satu topik yang menarik. Bro, aku nak tanya kau sikit lah bro. Kau ni kacau lah. Asal aku live kau datang, asal aku live kau datang, asal kau datang aku live. Kau tak ada kerja lain ke bro? Kau tengah live ke? Lah mana aku tahu. Alang-alang dah lagi aku nak tanya kau soalan sikit, boleh tak? Gini, betul ke kalau dakwah ni kena convert orang masuk Islam? Sekejap ya para penonton. Saya nak jawab soalan Mamat ni dulu. Gini, dakwah bukan bererti kita kena convert orang masuk Islam. Dakwah bererti menyampaikan mesej Islam, iaitu menyeru kepada makruf dan mencegah yang mungkar. Sebab dalam Islam tak ada paksaan dalam agama. Allah SWT firman dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 256. La ikraha fid din, yang bermaksud tiada paksaan dalam beragama. Kita tak boleh paksa orang masuk Islam. Soal dia nak masuk atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Itu macam sia-sia lah usaha dakwah kalau tak ada orang masuk Islam. Hidayah tu milik Allah. Allah yang memberi hidayah. Bukan kita yang bertanggungjawab untuk memastikan orang masuk Islam. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 272. Laisa alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Bukanlah kuasa kamu untuk memberi hidayah kepada mereka, akan tetapi hanya Allah saja yang memberi hidayah kepada siapa-siapa yang Dia kehendaki. Tugas kita hanya menyampaikan saja penerangan mengenai Islam semampu yang kita boleh. Do the best that you can do. Our job just to convey, not to convert. Barulah aku faham sekarang. Bagus jawapan kau. Okey. Kau boleh continue balik. Kau boleh sambung balik Okey. Alright. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, kita kembali lagi sesi live bersama saya pada malam ini. Dakwah is just to convey, not to convert kan? Alah, apa lagi kau ni? Ya, dakwah is just to convey, not to convert. Aku nak live ni. Alah. Okey. Aku boleh. Alright. Baiklah, itu sajalah sesi live kita pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, okeylah, off lah. Hilang mood.